آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam dewan yang mulia ni, untuk kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan bertambah lagi maklumat kita terhadap agama, dan mudah-mudahan bila bertambah lagi ilmu kita, maka semakin banyaklah lagi amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, pagi ini Datuk Syekh kita tak dapat hadir pada pagi ini. Jadi macam biasa, bila Datuk Syekh tak boleh mai, saya kena ganti Jadi ibarat orang kata tak ada ayak sembahyang, ayak nak dibuat wuduk tu tak ada, maka digantikan dengan debu tayamum. Jadi saya debu tayamum, dan bila ayak dah mai, maka debu tidak digunakan lagi. Macam tu. Jadi apapun juga, alhamdulillah, walaupun apapun juga yang berlaku, insya-Allah kita akan tetap teruskan pengajian duha kita, dan kita pohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan
semua daripada kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini tak ada apa, cumanya kita tazkirah dan juga untuk mengisi masa pengajian Datuk Syekh kita hafizahullah taala. Dan saya yakin hari ini pun ramai daripada kalangan kita puasa. Puasa Tasu'a wal Ashura, 9 dan juga 10 daripada Muharram, yang mana kelebihan dia diampunkan dosa-dosa dia selama setahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah kita insya-Allah nanti kita akan berhenti awal sikitlah, ni untuk makluman awal. Kita akan berhenti awal sikit, mungkin 10 minit awal sikit insya-Allah, lebih kurang macam tu. Memandangkan kita semua pun puasa insya-Allah, dan saya sendiri pun ada hal juga tuan puan-puan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan walaupun tidak sempurna, tetapi mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita syukur pada Allah taala kerana kita boleh main dengar mengaji, kita boleh dengar ayat-ayat Allah, dan kita masih lagi boleh dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi ianya adalah obat kepada hati. Dan tuan, tubuh badan manusia yang luar ni dia perlukan kepada suplemen. Dia perlu kepada makanan-makanan untuk menyihatkan tubuh badan. Kemudian dia perlu macam-macam lagi untuk menyegakkan tubuh, kemudian untuk menyihatkan tubuh seseorang manusia. Dan tuan, tetapi yang tu adalah luaran manusia. Yang tu luaran dia. Manakala dia ada satu lagi, iaitulah dalaman. Maka dalaman ni kalau makan vitamin C tak jadi. Kalau makan neurobion kan, ubat saraf kan, tak jadi. Karena dia tak jadi. Hak yang bahagian dalam ni yang dipanggil sebagai hati. Kemudian daripada yang dalam itulah mendorong manusia melakukan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak beri makanan kepada yang dalam ni, maka kata ulama, nanti antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, dia kata, kalaulah seseorang dia tak mendengar ayat-ayat Allah dan dia tak mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 3 hari, tuan-tuan, 3 hari ya, dia tak dengar ayat Quran, kemudian dia tak dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Fathul Musili rahimahullahu taala, maka hati itu akan diturunkan penyakit. Dan tuan, maknanya hati dia akan berpenyakit. Lalu ulama kata, bagaimana hati tersebut dia berpenyakit? Bila mana dia lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia berasa seronok dengan perkara-perkara dosa kepada Allah. Dan tuan, tu tanda bahawa hati seseorang itu dia sedang sakit.
Jadi nak menghidupkan hati kita ni, bila mana kita nak buat apa yang diperintahkan oleh Allah, bila mana kita nak kuat di dalam bermujahadah pada jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan, hati mesti dihidupkan dia. Hati mesti disegarkan dia. Maka nak menyegarkan hati adalah dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bila mana kita boleh hadir ke dalam majlis ilmu ni, maka kita sedang menghidupkan hati-hati kita supaya ianya dapat dimasuki dengan hidayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang pertama, kita syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, bila mana kita berada di dalam majlis ilmu, ianya juga adalah nikmat yang besar daripada Allah. Kerana daripada majlis ilmu ni, maka kita akan dapat tahu manakah dia yang dibenarkan pada syarak dan mana yang dilarang pada syarak. Dan tuan, kita dalam beramal tak boleh nak reka-reka amalan. Maksud tak boleh reka amalan ni, maknanya amalan itu mesti sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mai kat kita ni adalah kerana dia nak mengajak kepada umat dah. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut di dalam Al-Quran, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mai yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, kata Allah. Nabi SAW datang, dan setiap nabi-nabi itu dia mai adalah kerana nak mengajak kepada mereka kitab. Dan kitab ni maknanya Al-Quran lah. Maknanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi nak ajakkan hikmah dia. Kemudian Nabi SAW nak menyucikan manusia daripada segala dosa, segala noda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ni kerja Nabi SAW. Kerana tu segala perbuatan kita, ianya mesti kena sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak boleh reka, dia tak boleh dia nak buat saja-saja tanpa ada ilmu pengetahuan. Dan tuan, ni akan menyebabkan amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita ada satu lagi kehidupan di sana, iaitu kehidupan di negeri akhirah. Dan tuan, yang ni dia tak boleh nak elak ni. Yang ni semua manusia dia pakat kena belaka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang mempunyai roh maka dia pasti akan mati, kata Allah. Dan tuan, satu hari bila Nabi SAW diberitakan Nabi wafat, maka Sayyidina Umar antara orang yang dia tak boleh terima Nabi SAW ni dah wafat. Sayyidina Umar kata, kalaulah siapa-siapa kata Nabi ni dah wafat, maka aku akan bunuh dia, kata Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tuan, Sayyidina Abu Bakar bila dia dengar macam tu, maka dia pun kata, siapa-siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu hayyun la yamut.
Dia hidup dan dia dah tak mati dah, kata Sayyidina Abu Bakar. Tetapi sesiapa yang dia beriman dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW dia hidup dan dia akan mati, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan maka nak ceritanya apa? Kematian ni semua orang dia akan pakat kena. Semua orang yang ada nyawa dia pasti akan meninggal dunia. Tuan-tuan, bila kata dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Adapun nanti pada hari akhirat besok, pada hari kiamat esok, maka disempurnakan segala yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, puan-puan, maknanya apa? Apa yang kita buat atas dunia ni semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kemudian kehidupan di akhirat ni pula bermacam-macam. No? Ada orang yang amalan dia diterima oleh Allah. Ada orang yang amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu kita jangan berasa kemai. No? Kita jangan duk berasa confident. Kita mesti masuk syurga punya. Saya kata. Pasal apa? Kerana saya mangkit tengah malam. Kerana saya zikir banyak. Kerana saya baca Quran banyak. Dan tuan, cerita di akhirat ni ada macam-macam cerita. Kerana tu Nabi SAW dia banyak cerita berkenaan dengan orang-orang di akhirat besok. Dan tuan, ada orang yang amal sikit masuk syurga. Dan tuan, ada orang yang amal banyak tak masuk syurga, dia pergi masuk neraka. Dan tuan, ada orang yang muflisun, kata Nabi. Dan tuan, muflisun ni siapa dia? Orang-orang yang tak ada apa-apa. Dia tak boleh nak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW pernah satu masa Nabi sebut, kata Nabi SAW, nanti akan dipanggil orang yang baca Quran. Dan tuan, baca Quran ni bagus. Dan baca Quran ni dia punya fadilat dia sangat-sangat besar. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang bersahabat dengan Al-Quran ini sahiban li ashabih, syafi'an li ashabih, maka Quran akan menjadi syafaat kepada dia. Dan tuan, macam mana Quran dia jadi syafaat pada kita? Dan tuan, mudah-mudahan esok di akhirat besok Quran jadi syafaat atas kita. Mudah-mudahan Nabi SAW jadi syafaat kepada kita. Dan tuan, syafaat ni, kalaulah esok ni, wal'iyazubillah, kalau orang ni dia dah nak masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala, tiba-tiba dia dapat syafaat, dan tuan, dia tak jadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menjadi syafaat adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan tuan, jangan sampai kita tak baca. Dan tuan, jangan sampai kita tak baca. Rugi. Dan tuan, saya selalu muhasabah dengan omok saya lah ni. Kan? Saya selalu muhasabah. Dan tuan, bila kita sambung belajar dan bila mana kita semakin hari cabaran semakin besar, kemudian ilmu pula banyak lagi, ilmu-ilmu yang baru. Dan tuan, bila kita muhasabah balik dengan omok kita, kadang-kadang duk berasa macam rugi. Dulu ni pasal apa tak baca banyak-banyak? Dulu ni pasal apa tak buat sembahyang ni banyak-banyak? Dulu pasal apa tak buat amalan ni banyak-banyak? Dan bila kita tengok balik, omok aku ni dah 4 series. Dah 4 series dah. Maknanya dah 40 lebih dah. Kalau tuan-tuan, puan-puan maklum, lagi banyak omok lagi. Tuan-tuan,
Kalaulah kita muhasabah balik semula dengan apa ni umur ni, Allah, banyak lagi amalan-amalan yang belum lagi kita lakukan. Kerana tu kita kena rasa bimbang, kita kena rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tuan-tuan, kerana ada orang yang pada hari akhirat besok, kata Nabi SAW, orang yang baca Quran, bacaan Qurannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang dia berjihad, jihad dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada orang yang menginfakkan harta, infak dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lalu dia pergi ke mana? Dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu, bila mana kita nak beramal ni kena sesuai dengan sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana tu disebutkan oleh ulama Syafi'iyah kita. Antaranya yang disebut di dalam Matan Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala, dia kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dia kata, mana-mana orang yang dia beramal tanpa adanya ilmu, kata Imam Ibnu Arsalan. Dan ni tadi kita nak sebut, kita syukur sangat-sangat. Kenapa? Kita berada di dalam majlis ilmu ni, kan? Kita baca hadis dengan Datuk Syekh dah berapa banyak dah. Bab itu, bab ini. Alhamdulillah. Korang-korang pun kita tahu macam mana cara nak beramal. Kerana kata Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, mana-mana orang yang dia beramal tanpa ada ilmu, maknanya dia jahil. Dia jahil, dia beramal, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan-amalan dia ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau dah tak ada amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala, agak-agak lagu mana esok ni, bila mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, saya selalu sebut, kita bila dah kena esok ni, barulah kita nak menyesal. Dan tuan, satu hadis Nabi SAW, bagaimana kata Nabi SAW, orang-orang yang hidup ni kadang-kadang dia tidak menghargai kehidupan yang dia ada. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia tengok dia hidup lagi, kerana dia tengok dia masih lagi sihat lagi. Dan tuan, kerana tu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia kata, jangan kamu lalai kerana ghaibnya Allah Ta'ala. Dan tuan, maksudnya apa? Kita tak nampak Allah Ta'ala. Dan tuan, kita tak nampak pun syurga, kita tak nampak pun neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kerana tak nampak itu menjadikan kita lalai daripada perkara-perkara ni. Dan tuan, kita lalai daripada ingat Allah. Dan tuan, kita lalai daripada syurga. Kita lalai daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Kerana tak nampak benda ni. Dan tuan, tapi kalau benda nampak, kalau benda nampak, tu dia. Dan tak, sebab itu dunia ni, dunia, dun adal nun ya alif, dunia. Dan tuan, apa dia makna dunia? Makna dunia adalah benda segera. Benda dunia dia adalah benda nampak. Dan tuan, sebab itu orang berebut-rebut untuk mendapatkan apa yang dia nampak di hadapan mata dia. Dan tuan, bila dia tanam pisang, tumbuh pisang, oh, dia kata ni hasil, dia kata. Orang yang kerja, bila sampai 21 hari bulan,
tonyoh dekat dinding ATM tu keluar duit. Dan tuan, dia kata apa? Hak ni hasil. Dan tuan, kerana tu orang bersungguh-sungguh dengan dunia, tetapi dia tak bersungguh-sungguh untuk menyediakan kehidupan dia pada hari akhirat besok. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW kata, orang yang hidup ni kadang-kadang dia tak menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu kehidupan ini ianya merupakan satu peluang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, nanti esok ni pada hari akhirat semuanya nak minta balik semula. Nah. Lalu Allah Taala kata apa? Dia kata hiya kalimatun qailuha, kata Allah. Kamu minta balik semula atas dunia ni, perkataan-perkataan ni kamu boleh kata, tapi tidak boleh aku tunaikan, kata Allah. Dan tuan, bukan makna kata Allah tak berkuasa. Allah Ta'ala boleh ya. Boleh ya. Kalau satu orang yang mati, kemudian dia nak hidupkan balik semula, boleh tak? Boleh. Dan tuan, sebagaimana dalam peristiwa Banu Israel, bila mana berlaku pembunuhan di kalangan kaum Banu Israel, kemudian tak tahu siapa dia punya pembunuh dia. Dan tuan, menyebabkan mereka saling tuding menuding antara satu sama lain. Dan tuan, lalu Allah Ta'ala kata apa? Dan tuan, tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintah supaya kamu sembelih satu lembu betina, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasal apa nak sembelih lembu ni? Kerana nak diambil segala tulang belulang dia, kemudian Allah suruh pukul kepada mayat yang mati tu. Tuan-tuan, bila pukul pada mayat yang mati ni, tiba-tiba dia bangun balik semula. Kalau kita lari ya. Kan? Tengah-tengah duduk semayang mayat. Bayang tengok. Tengah-tengah duduk semayang mayat, dia pun bangun macam ni, dia tengok Tok Imam. Tengok macam tu. Tok Imam lari dulu. Bukan Tok Imam sini ni. Ni Tok Imam kat India. Masya Allah. Dan tuan, tiba-tiba mayat tu dia bangun. Bila bangun, dia pun habaq. Orang yang bunuh aku sekian-sekian orang dia. Tuan-tuan, mustahil dah Allah Ta'ala nak hidupkan balik orang yang dah mati? Tidak mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkuasa nak melakukan perkara tersebut. Tetapi perkara itu tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari akhirat. Pasal apa? Kerana pada hari akhirat, kata Allah, Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki hari pembalasan, kata Allah. Dan tuan, maknanya hari itu Allah Ta'ala tak akan hidupkan semula orang-orang yang dah meninggal dunia. Dan tuan, orang ni dia akan bawa amalan-amalan yang dia lakukan atas dunia dulu. Kerana tu kata Nabi SAW, bila mana diusung jenazah seseorang, ni jenazah kita semua nanti akan diusung nanti ni. Dan tuan, orang akan bawa jenazah kita. Maka bila dibawa jenazah, kata Nabi SAW, yang akan mengikuti dia 3 perkara, kata Nabi SAW. Dan tuan, 3 perkara ni apa dia? Harta dia, kemudian sanak saudara dia, kemudian amalan-amalan dia. Tuan-tuan, lalu kata Nabi SAW, nanti bila dah siap tanam, dah siap kambuih apa semua sekali, maka fayarji'an isnan, kata Nabi, maka akan balik 2. Tuan-tuan, nampak yang akan balik ni? Yang akan balik harta dia. Kereta mus dia ikut pergi kubur. Kan? Anak dia bawa mak dia,
Bawa adik-beradik dia pakai mesra yang dia beli. Tuan-tuan bawa piko bawa. Tuan-tuan nanti dah siap kambuh dah siap telekin apa semua sekali ni. Masjid tu dia akan patah balik semula. Dia tak duduk kat situ. Tuan-tuan, yang keduanya siapa yang akan balik semula? Yang akan balik semula kaum kerabat dia, isteri apa semua sekali. Dan tuan, tengoklah siapa dulu kan. Kalau Pak Long yang meninggal dulu, Mak Long pun kata kat gobak dia kata, Pak Long kata, Allah sedih hati ni sedih. Sedih dia balik rumah, dia tak tidur situ. Sedih dia tak tunggu situ, dia akan balik ke rumah, dia pun tak mau tidur di kubur. Dia pun tak mau duduk di kubur tu lama-lama. Dia akan balik rumah. Kerana tu kata Nabi SAW akan balik harta dia dan akan balik dia punya kaum kerabat dia. Wa yabqa wahid kata Nabi. Tapi yang akan kekal pada dia satu. Tuan-tuan, apa yang kekal ni? A'maluhu, iaitulah segala amalan dia akan kekal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lalu amalan-amalan inilah yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana dia nak dihitung oleh Allah taala, maka hendaklah setiap daripada perbuatan kita ianya mesti bersesuaian dengan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan sampai kita tak tahu. Jangan sampai kita tak tahu. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian. Kita selalu sebut kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kasih kepada Nabi ni lagu mana yang kata kasih dengan Nabi ni? Tuan-tuan, kasih kepada Nabi SAW ni adalah dengan beramal dengan setiap yang diajak oleh Nabi itu sendiri. Dan kerana itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dia kata, Allah Taala kata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuan-tuan, ni orang yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, Qul, katakanlah hai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya mereka kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, aku dekat sini siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ikut kepada dia, ikut apa yang dia bawa, yang dia ajak kepada kita. Tuan-tuan, ikut Nabi ni bukan pada jubah dia saja. Tuan-tuan, ikut Nabi ni dia bukan hanya pada serban saja. Tuan-tuan, bahkan di dalam yang dikatakan sunnah ni, dia ada sunnah yang mana bila kita buat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi sunnah, nama dia sunnah al-jibiliyah. Tuan-tuan, sunnah jibiliyah ni apa dia? Sunnah jibiliyah ni adalah perkara yang Nabi buat adalah kerana dia seorang manusia. Tuan-tuan, sebagai contoh, Nabi ni dia suka makan kambing. Misalnya, kita pun makan kambing. Makan kambing, tengok kambing, sunnah Nabi. Makan tu dia panas naik kepala, lepas tu masuk uat kenanga 3 hari. Pasal apa? Ni darah tak mau turun saya, dia kata. Makan ubat macam-macam tak mau turun, dia kata. Makan kambing sunnah, dia kata. Tuan-tuan, yang tu adalah sunnah al-jibiliyah dipanggil. Tuan-tuan, sunnah jibiliyah ni dibuat oleh Nabi kerana Nabi seorang manusia. Kerana Nabi duduk di tempat yang mungkin berbeza daripada tempat kita. Nabi duduk di negara Arab, maka Nabi itu buat cara orang Arab.
Sebab itu Nabi dia apa ni, dia tak pakai lah kan baju Melayu cekak musang guru kita kan. Nabi pakai jubah. Tuan-tuan, tu sunnah jibiliyah. Tapi kalaulah seseorang tu dia pakai benda-benda jibiliyah ni kerana dia kasih kepada Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan, tapi ada yang lebih penting, yang lebih besar lagi daripada tu. Apa dia? Yang diajak oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi SAW dari segi tauhidnya, dari segi ibadatnya. Tuan-tuan, yang ni yang penting buat kita. Nah, macam mana Nabi sembahyang, kemudian macam mana cara Nabi beramal. Tuan-tuan, yang ni yang perlu kita ikut sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW, dia sembahyang. Nah, bila dia sembahyang ni, tuan-tuan, maka Nabi ada duduk dekat tu. Maka apa ni, Nabi pun tengok dia sembahyang. Tengok dia sembahyang. Kemudian bila kawan ni sembahyang, dah habis sembahyang, maka dia pun jumpa dengan Nabi SAW. Dia beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi jawab salam dia. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat ni, a'id salatak fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Tengok tuan-tuan, bila Nabi tengok kawan ni sembahyang, Nabi kata apa? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana sesungguhnya kamu tak sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, maka sahabat ni pun dia sembahyang buat kali yang kedua. Nabi tengok lagi. Tuan-tuan, lepas habis sembahyang, kawan ni jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata yang sama. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu tak sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, 3 kali Nabi suruh sahabat ni supaya apa? Ulang balik dia punya sembahyang dia. Akhirnya sahabat ni tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa nusalli? Ya Rasulullah, macam mana kita nak dirikan sembahyang ni? Ajak sikit. Tuan-tuan, Nabi ajak takbir macam ni, letak tangan macam ni, kemudian rokok macam ni, i'tidal macam ni, sujud macam ni. Tuan-tuan, akhirnya Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita nak beramal ni, tuan-tuan, dia tak boleh reka-reka sendiri kan. Main takbir, Allah, pusing macam tu baru letak macam ni. Tuan-tuan, tu siapa ajak macam tu? Nah, siapa yang kata lagu tu? Allah, denjut. Ada jenis tu. Ada hak yang jenis mau angkat, tak mau turun pun tak mau. Sikit ya. Allah, sikit ya. Tuan-tuan, maka amalan yang kita lakukan itu mesti bersesuaian dengan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Maka itu merupakan syarat penerimaan kepada amal-amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW kata, talabul ilm, menuntut ilmu itu, kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Ianya adalah kefarduan bagi setiap orang Islam, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Tuan-tuan, saya
Biasa saya sebut benda ni penting, sebab tu saya selalu sebut. Nah, tuan-tuan, kalaulah perkara-perkara yang sedia maklum dilarang oleh Allah, yang tu mudah. Mudah sangat-sangat. Nah, contoh kalau orang minum arak misalnya, yang tu mudah. Kerana apa? Kerana dia tahu yang ni berdosa. Kalau kata bunuh orang, tahu dah bunuh orang ni dosa besar dengan Allah. Kemudian apa lagi dosa-dosa hak lain lah. Zina lah, mencuri lah. Yang ni semuanya berdosa pada sisi Allah. Tapi pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada satu orang sahabat ni, Nabi tengah khutbah. Nabi sedang berkhutbah. Nabi tengah khutbah. Tuan-tuan, Nabi ni kalau dia berkhutbah, tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Nabi ni kalau dia berkhutbah, kalau Nabi beri ceramah, ihmarrat ainah, maka mata Nabi akan menjadi merah, kata sahabat. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi bersungguh-sungguh ketika mana menyampaikan khutbah dan juga ceramah kepada para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, tu satu. Kemudian satu riwayat pula kata apa? Nabi kalau dia berkhutbah dekat dengan pokok, maka pokok tu akan bergoncang, kata sahabat. Tuan-tuan, pasal apa? Semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi Nabi dia tengah khutbah ni. Tengah-tengah duk khutbah ni, sahabat ni seorang, dia duk main batu. Tuan-tuan, tapi dia main batu bukan lagu kita main handphone. Kan? Allahu Akbar, kan? Kadang-kadang kita, tuan-tuan, tengah-tengah duduk dalam majlis yang mulia macam ni, dalam majlis ilmu macam ni, tuan-tuan, kalau boleh handphone ni kita ketepikan lah. Kalau rakaman ni tak apa lah, moga apa ni dia nak rakam kan. Tapi kalau setakat kita nak tengok TikTok, jangan buat main-main kan. Tok Wan lah ni lagi pandai daripada cucu dia. Cucu tak ada TikTok, Tok Wan ada TikTok. Bayang tengok. No, tuan-tuan, jadi pada zaman Nabi SAW, ada satu orang sahabat, Nabi tengah duduk khutbah ni, duduk main batu. Khusah dia panggil, batu-batu kerikil yang kecil. Tuan-tuan, dia main ni pasal apa? Bukan main saja-saja. Bukannya sahabat ni tengok TikTok, bukan sahabat ni tengok Facebook, bukan sahabat ni dia WhatsApp ke apa semua, tidak. Tapi dia ambil batu ni pasal apa? Yazkurullah, dia berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, saya bawa contoh ni, nanti kita akan simpulkan dia. Tuan-tuan, kawan ni dia duduk berzikir dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni yang banyak berlaku daripada kalangan kita, yang mana kita berasa benda tu adalah benda baik. Kita duk berasa macam benda tu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tengah-tengah duk main batu ni, Nabi berhenti daripada khutbah dia. Nabi berhenti. Nabi kata apa? Nabi kata la tal'ab. Hang jangan main batu tu. Nah, Isma'i, kamu dengar apa yang aku nak sebut kepada kamu ni. Dengar apa yang aku nak sebut. La tal'ab. Kamu jangan main dengan batu tu. Tuan-tuan, lalu sahabat ni kata apa? Ya Rasulullah, saya bukan main-main biasa ya Rasulullah. Saya zikir dengan Allah Ta'ala, takkan salah. Tuan-tuan, lalu kata Nabi SAW, aku sedang membaca ayat-ayat Allah. Aku sedang bercakap, memberikan nasihat kepada kalian. Kerana tu Isma'i, dengar kepada aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi benda yang lagu ni lah, kita rasa macam benda tu boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia adalah benda hak yang dilarang pada agama. Dia dilarang oleh Nabi SAW. Kerana tu Allah Ta'ala sebut, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka dah melakukan kebaikan, padahal
mereka belum melakukan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kita punya amalan hendaklah didasari ia dengan ilmu pengetahuan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tak suka dengan kejahilan ini. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW dia pernah cerita satu hari. Nabi cerita, kata Nabi SAW, khalaqallahul jahlu, kata Nabi, sifat jahil ni ianya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari Allah Taala panggil sifat jahil ni. Tuan-tuan, sifat jahil ni bila dia dah siap, Allah Taala buat, Allah Taala cipta dia, Allah Taala panggil dia, aqdim, mari menghadap aku. Tuan-tuan, sifat jahil ni bila Allah Taala suruh dia menghadap, dia pergi lari. Kan? Aqdim, mari menghadap kepada aku. Tuan-tuan, sifat jahil tu pun lari. Bila dia lari, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak lari, kamu pilah. Kata Allah, uhrub, kamu pilah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala suruh pi, dia main. Tuan-tuan, sifat jahil ni, kan? Allah Ta'ala suruh main, dia pi. Bila Allah Ta'ala suruh pi, dia main. Tuan-tuan, lalu ulama simpulkan, kejahilan ni adalah melakukan perkara yang sebaliknya dia tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu kata Allah Subhanahu wa taala, tak ada kejadian aku yang lebih aku benci daripada sifat jahil ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW beri galakkan kepada kita. Tuan-tuan, sebab itu kita ambil peluang ni, kan? Boleh mai ke masjid saja-saja macam ni, boleh duk dengar. Tuan-tuan, kita bukan macam di negara Arab, kan? Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tengoklah, kalau di negara Arab, contoh di Mesir, kalau contoh lagi yang paling dekat dengan tuan-tuan perempuan semua, cuba tengok di Mekah dan juga di Madinah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok dekat Masjid Nabawi tu, kan ada plak, ada macam papan tanda tu. Tuan-tuan, dia akan tulis, ini halaqah Quran, orang boleh belajar Quran dekat situ. Tuan-tuan, pi pula dekat tiang sana, halaqah hadis, ini halaqah belajar hadis, ini halaqah hafal Quran. Tuan-tuan, kita tak berlaku benda tu dekat sini, kan? Kita cuma ada kuliah maghrib dan juga kuliah subuh, kuliah duha sesetengah tempat saja, tuan-tuan. Tapi kalau di negara Arab ni, Masya Allah, tapi itulah, tuan-tuan, kan? Lah ni dia lain lah sikit. Lepas-lepas keluar daripada Masjid Nabawi, kira nak pergi shopping komplek. Beli emas banyak-banyak, pi tayang kat orang, tengok oleh emas kat Madinah. Masya Allah. Tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita ada rezeki pi sana, tak usah buatlah benda-benda hak yang macam tu. Kita pi sana, habiskan masa kita dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Habiskan masa kita dengan kita meminum air Zam-Zam, dan kita pohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup dululah untuk tazkirah dan juga pengajian kita pada pagi ini. Jadi kita berhenti awal sikit, memandangkan kita semua pun puasa. Lepas tu saya pun ada hal lagi lepas daripada ni. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, mudah-mudahan pada hari ini ada dia punya manfaat dia. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar ni dapat diamalkan, dan mudah-mudahan amalan kita akan diterimalah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.